salam sejahtera dan salam biru warna. Nama saya Amina Kulasik Bong Aimin dan anda bersama saya dalam rancangan Hello Sintok yang disiarkan dalam YouTube channel UUM Today. Hari ini kami bersama yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Fuad bin Sagdan yang baru sahaja dilantik sebagai Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia. Prof, apa khabar Prof hari ini? Baik, terima kasih. Baik, baguslah. Jadi, yang pertama saya ingin ucapkan welcome back kepada Thank Profesor you. kerana sebelum ni sebenarnya Profesor merupakan memang berasal dari Universiti Utara Malaysia. Jadi Prof, apakah perasaan Prof apabila Prof dapat tahu Prof akan kembali ke Universiti Utara Malaysia tetapi kali ini sebagai Naib Chancellor? Ribuan terima kasih kepada Amina. Ribuan terima kasih juga kepada Hello Sintok kerana menjemput saya untuk bersama-sama bersiaran. Pertamanya berkaitan tentang apakah perasaan saya, pastinya saya agak terkejut jugalah sebab saya pada mula berkhidmat di Universiti Utara Malaysia pada tahun 1989 sehinggalah pada tahun 2013, hampir 23 tahun, dan kemudiannya saya dipinjamkan dan berkhidmat di Universiti Malaysia Police selama 10 tahun. Dan dalam tempoh perkhidmatan saya di Universiti Malaysia Police itu maknanya sememangnya dalam gerak kerjaya saya maknanya saya lebih memfokuskan sehinggalah pencen ke Universiti Malaysia Police. Tetapi suatu kejutan juga apabila yang Berhormat Menteri memberi kepercayaan kepada saya untuk pulang ke Universiti Utara Malaysia dan diberikan amanah untuk menjalankan tanggungjawab sebagai Naib Chancellor yang ke-10 lah. Dan saya rasa ini merupakan satu amanah yang besar untuk melangsungkan kelestarian Universiti Utara Malaysia sebagai universiti pengurusan. Baiklah, terima kasih Prof. Dari kalangan pelajar kami pun amat gembira kerana apabila dapat tahu Prof akan kembali ke Universiti Utara Malaysia. Jadi agenda hari ini ataupun topik hari ini adalah agenda Naib Chancellor yang ke-10 dalam membina masa depan universiti. Oleh itu, marilah kita mula dengan soalan yang pertama. Pada pandangan Prof, bagaimana suasana Universiti Utara Malaysia ketika Prof memulakan kerjaya sebagai Naib Chancellor yang ke-10? Kita sedia maklum Universiti Utara Malaysia ni ditubuhkan pada tahun 1984 maknanya sehingga sekarang kalau kita lihat usia UUM telah pun menjangkau kepada 39 tahun. Secara tidak langsung kita boleh meletakkan UUM sebagai sebuah universiti yang dah establish, dah mempunyai kestabilan dan terutamanya dari segi pengurusan, dari segi pentadbiran. Jadi apabila saya hadir dan mulai berkhidmat pada 2 April yang lepas, saya rasa UUM meneruskan tradisi yang sebelum inilah, maknanya dari tradisi kepimpinan dan juga tradisi untuk pengalihan dari segi pentadbiran, semuanya berjalan dengan baik, dengan selesa, dan saya rasa sesuai dengan status Universiti Utara Malaysia sebagai universiti pengurusan. Saya rasa tidak ada langsung masalah untuk kembali semula ke kampus dan menjalani tanggungjawab baru sebagai Naib Chancellor. Dalam konteks ini Universiti Utara Malaysia telah pun meletakkan struktur-struktur yang kukuh yang mana kita sebagai penjawat hanya meneruskan kesinambungan yang ada dan memperteguhkan untuk mencapai kelestarian UUM sebagai universiti eminent. Tambahan pula saya lihat kebanyakan
rakan-rakan sejawat saya yang walaupun saya dah tinggalkan 10 tahun masih lagi berkhidmat di UEM. Jadi ini sebagai nilai tambah lah kepada saya untuk memudahkan mengorak gerak kerja dan juga mengatur rancang universiti untuk mencapai kita punya misi dan visi tadi. Baiklah. Saya pun amat setuju apabila Prof kata Universiti Utara Malaysia ni universiti yang penuh dengan tradisi. Apabila saya jumpa alumni universiti dekat luar ini, mereka akan tanya soalan, adakah INASIS ini ada nama yang sama, adakah ini masih sama, dan memang sentiasa sama. Jadi saya pun banggalah jadi seorang UM kerana tak kisah pelajar tu belajar tahun 20 tahun yang lalu ke 20 tahun ke depan ke, mereka akan menghadapi suasana universiti yang sama. Baiklah, kita pergi ke soalan yang kedua. Apakah perancangan awal Prof untuk meningkatkan keharmonian dan peningkatkan mutu kerja dalam kalangan staf akademik dan staf pentadbiran? Terima kasih. Saya kira dalam perancangan untuk peningkatan gerak kerja di kalangan staf akademik dan juga staf pentadbiran, kita melihat dengan tata cara secara holistik lah. Maknanya kalau akademik dan pentadbiran mempunyai prestasi, mempunyai produktiviti yang tinggi, secara tidak langsung dia memberikan kesan positif kepada universiti secara keseluruhannya. Dalam pertemuan saya dengan penjawat baru yang kita lantik untuk memegang jawatan sebagai dekan dan juga pengarah, saya menekankan 4 elemen penting. Pertama, kita harus meneruskan tradisi kita sebagai eminent universiti yang termuka dalam bidang pengurusan. Maknanya kita perlu mengukuh, memperteguh dan melestarikan perkara-perkara yang sedia ada, dan kita harus terus bergerak ke depan untuk kita mantapkan lagi kedudukan universiti kita sebagai universiti pengurusan, sama ada di Malaysia, di rantau ASEAN maupun di peringkat dunia. Dan ini merupakan ataupun memerlukan satu gerak kerja, teamwork yang kukuh, dan memerlukan kita mengatur rancang dalam aspek yang lebih sistematik supaya kita dapat mencapai misi dan visi berkenaan. Itu yang pertama yang saya tekankan. Yang kedua, perlu juga dalam kita mencapai usaha untuk meletakkan UUM sebagai satu universiti yang tersohor dalam pengurusan, kita juga perlu memberikan satu suasana situasi yang kondusif kepada staf dan juga pada pelajar dalam situasi kerja ataupun dalam situasi pengajaran ataupun pembelajaran. Sebab saya yakin kalau mereka diberikan satu situasi yang kondusif, sekali lagi dia akan membantu kita mempunyai motivasi yang tinggi dan juga secara tidak langsung dapat meningkatkan produktiviti kerja, dan akhirnya di situ secara tidak langsung UEM pastinya akan dapat bergerak lebih pantas, bergerak lebih laju untuk mencapai visi yang ditetapkan. Yang ketiga, pastinya lah dengan pengalaman selama 10 tahun sebagai TNC HEP di UNIMAP, hasrat dan target fokus saya adalah untuk memperkasakan lagi mahasiswa. Apa yang saya maksudkan dalam konteks memperkasakan lagi mahasiswa ini, iaitu kita membuka ruang, mendidik, mengasuh mahasiswa untuk lebih mempunyai skill, mempunyai keupayaan bagi mereka memudahkan mereka untuk berhadapan dengan pasaran pekerjaan. Ini adalah cabaran yang besar terutama bagi pelajar apabila dalam konteks dunia sekarang ini mereka sememangnya mempunyai persaingan yang agak tinggi dalam dunia pekerjaan. Jadi dalam memperkasakan mahasiswa ini,
kita cuba mengabung jalinkan dari aspek keperkasaan, dari aspek kekuatan mental, kekuatan fizikal dan juga keteguhan dari segi kerohanian pelajar supaya mereka mempunyai tahap keyakinan diri, jati diri yang mantap untuk keluar dalam dunia pekerjaan di samping keluar sebagai salah seorang siswa yang mempunyai jati diri yang tinggi. Dan yang keempat, saya juga meletakkan sasaran supaya oleh kerana UUM sebagai universiti pengurusan dan dalam masa yang sama juga kita cuba untuk memasyarakatkan universiti kepada persekitaran, kepada negeri Kedah dan juga kepada negara. Dalam arti kata lain, kehadiran UUM ini perlu dirasai oleh masyarakat setempat dan juga masyarakat sekeliling. Maknanya dalam arti kata lain, kita cuba membantu dan juga menyalurkan apa juga keperluan, apa juga knowledge yang ada di universiti ini kepada masyarakat. Supaya masyarakat dapat kita didik dengan ilmu, dengan apa juga perkara baru supaya mereka seiring dan mempunyai tahap pemikiran ataupun tahap kreativiti yang sama dengan di peringkat universiti. Dan ini saya rasa amat penting, sebab itu kita akan mengukuhkan gerak kerja terutamanya dalam aspek satu daerah pada satu school ataupun satu jabatan supaya dalam masa yang sama kita dapat menyalurkan pengetahuan, dapat transfer knowledge kepada masyarakat di samping kita membantu membuat CSR dan sebagainya. Ini adalah merupakan kaedah yang mungkin cepat dan pantas untuk kita memasyarakatkan, memperkenalkan universiti kita kepada komuniti. Baiklah. Tadi Prof baru sahaja dia sebut tentang permekasaan mahasiswa. Jadi soalan ketiga daripada saya adalah, pelajar adalah stakeholder utama universiti. Apakah perancangan Prof untuk memperkasakan mahasiswa dalam universiti ini? Seperti saya katakan tadi, perancangan saya untuk memperkasakan mahasiswa ini supaya mereka mempunyai tahap keyakinan diri, mempunyai tahap jati diri yang tinggi dan akhirnya mereka mempunyai nilai dan kasih sayang tinggi kepada UUM. Dalam konteks ini kita akan cuba memberikan ruang yang secukupnya untuk para pelajar mendidik diri mereka, contohnya dengan menyertai apa juga aktiviti ataupun program tanpa banyak birokrasi supaya mereka mempunyai ruang pemikiran yang lebih luas, lebih terbuka dalam usaha mereka sebab mereka adalah barisan pelapis kepimpinan akan datang. Kalau boleh kita nak mereka adapt ataupun mereka menyelami apa yang mereka berada di kampus sama dengan apa apabila mereka berada di luar nanti. Dan dalam konteks ini juga pemengasaan mahasiswa juga, kalau boleh kita ingin menekankan bahawa mahasiswa kita ini mengalami satu suasana pembelajaran, pendidikan yang penuh dengan keselesaan, dengan keseronokan semasa di universiti. Sebab ini penting kerana dengan adanya elemen-elemen sebegini, dengan pengalaman yang menarik di universiti, mereka akan sentiasa menginginkan UUM, terutamanya apabila mereka telah menjadi alumni, dan apabila ini lekat di hati mereka, saya yakin mereka akan sentiasa mempunyai jati diri yang tinggi di mana sahaja mereka berada. Dan apabila ini dapat kita lakukan, insya-Allah pembinaan sasiah yang baik kepada pelajar kita ini akan memberikan satu impak yang positif kepada pelajar kita dalam penguasaan jati diri dia dan juga kepada universiti secara keseluruhan. Baiklah. Tadi pun Prof kata bahawa mahasiswa merupakan masa depan negara.
Jadi saya pun percaya Prof sudah banyak kali berjumpa dengan pemimpin mahasiswa. Saya pun antara pelajar yang berjumpa dengan Prof dalam sesi moreh dan juga sesi buka puasa. Jadi apakah pandangan Prof terhadap pemimpin pelajar yang sedia ada di UUM pada hari ini? Ya, saya rasa pemimpin pelajar yang ada di UUM pada hari ini merupakan pemimpin yang punya potensi yang begitu baik untuk kita gilap di peringkat negara pada akan datang. Dan potensi yang ada di kalangan pemimpin UUM ini saya lihat telah pun dibuktikan apabila dalam anugerah tokoh siswa contohnya. UUM antara universiti yang memenangi banyak anugerah di peringkat tokoh siswa. Kalau tak saya empat lah lebih kurang empat tokoh siswa. Ini adalah satu jumlah yang tinggi jika dibandingkan dengan universiti-universiti yang lain. Ini secara tidak langsung memperlihatkan bahawa kepimpinan para pelajar di Universiti Utara Malaysia ini memang mempunyai potensi yang begitu tinggi untuk digilap dan itu adalah menjadi tanggungjawab kita. Tanggungjawab di peringkat universiti, peringkat HEP, HA, semua untuk kita gerakkan mereka untuk terus bergerak ke hadapan. Dalam konteks ini kita maknanya universiti tidak akan teragak-agak sama ada di segi kewangan ataupun segi kemudahan untuk terus menonjolkan kebolehan pelajar-pelajar ini bukan saja di peringkat negara bahkan di peringkat antarabangsa. Saya ingat salah seorang daripada pemenang anugerah tokoh siswa kita kita berikan peluang untuk menjalani program-program di US dan sebagainya. Saya ingat itu adalah merupakan satu titik tolak di mana potensi yang ada di kalangan kepimpinan pelajar-pelajar UUM sekarang ini boleh kita kembangkan dan kita perluaskan lagi sama ada di peringkat negara ataupun peringkat antarabangsa. Baiklah. Jadi soalan keempat, komponen universiti adalah membabitkan penyelidikan, penerbitan serta pengajaran dan pembelajaran selain mendapatkan pendapatan sendiri. Jadi apakah komen Prof terhadap perkara ini? Dunia ialah universiti merupakan satu dunia pendidikan ataupun di mana elemen-elemen penerbitan, penyelidikan serta pengajaran adalah merupakan satu asas prinsip yang wajib. Yang itu sememangnya kita tidak dapat tinggalkan. Pembelajaran dan pengajaran penting untuk kita mendidik pelajar-pelajar memenuhi ilmu yang ada supaya pelajar-pelajar kita itu mempunyai kemahiran yang tinggi terutamanya untuk memenuhi kehendak pasaran. Dari segi penerbitan kalau kita lihat para pensyarah kita perlu menerbitkan tulisan-tulisan penemuan-penemuan baru mereka supaya mereka dapat berkongsi pengalaman dan juga berkongsi ilmu kepada apa juga ilmu-ilmu baru yang mereka perolehi untuk pelajar dan juga untuk masyarakat. Manakala penyelidikan merupakan antara nadi penting juga di peringkat universiti untuk kita meneliti dan juga memperolehi elemen-elemen baru. Mungkin kalau kita lihat melalui penyelidikan ini kita akan dapat penemuan-penemuan baru yang mungkin secara tidak langsung akan memudahkan sesuatu perkara ataupun dalam masa yang sama juga penyelidikan ini akan dapat memberikan satu penemuan-penemuan yang memberikan impak kepada masyarakat ataupun kepada negara. Jadi kelima ataupun ketiga-tiga elemen ini adalah merupakan nadi utama pada satu universiti. Dan dalam konteks ini sememangnya lah kita mempunyai kekangan untuk melakukan secara menyeluruh dari aspek dana iaitu sumber kewangan. Walaupun begitu saya yakin dengan kerja dan juga kerjasama daripada semua pihak
pihak, sama ada dari segi pensyarah ataupun dari segi pelajar, kita akan dapat sama-sama cuba untuk mengatasi masalah kekurangan dana ini dalam usaha secara keseluruhannya kita akan dapat membina ataupun memenuhi misi dan misi universiti ataupun UUM itu sendiri. Saya yakin walaupun terdapat kekurangan dari aspek dana, ini bukan satu penghalang, bukan satu rintangan untuk kita meneruskan target hala tuju kita untuk mencapai universiti pengurusan yang terkemuka. Baiklah. Jadi saya juga rasa sangat bertuah sebagai seorang pelajar kerana dari kalangan pelajar kami jarang dapat peluang untuk berbual dan berinteraksi dengan Naib Chancellor. Jadi saya ingin bertanya kepada Prof, apakah mesej ataupun apakah yang Prof ingin memberitahu semua pelajar dekat UUM ni? Ya, untuk pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia yang saya kasihi, tempoh pembelajaran selama 3 ataupun 4 tahun sebenarnya suatu tempoh yang agak singkat. Jadi gunakanlah sepenuhnya tempoh berkenaan untuk kita menggilap bakat diri, potensi diri dengan menjadikan universiti sebagai landasan yang terbaik untuk kita mencapai matlamat dan sasaran kita. Maknanya selepas daripada kita keluar universiti, sebenarnya nanti kita tidak akan dapat ruang ataupun peluang sebagaimana yang boleh kita gunakan di peringkat universiti. Jadi kalau boleh, dan saya amat-amat menggalakkan pelajar Universiti Utara Malaysia cuba gunakanlah tempoh 4 tahun pembelajaran ini, masa yang ada untuk bergiat aktif, menggilap potensi diri supaya akhirnya nanti kita akan dapat satu kesan ataupun kita akan dapat nilai-nilai positif pada diri kita untuk kita menceburi ataupun setelah kita tamat pengajian kita. Gunakanlah dunia pendidikan di UUM selama tempoh 4 tahun ini sebagai satu makmal, satu lab experience, eksperimen untuk diri kita. Mana-mana yang rasa kita kurang yakin, kita cuba dengan menyertai program ataupun aktiviti untuk kita menimbulkan rasa keyakinan pada kita. Begitu juga yang lain. Banyak perkara, banyak ruang, peluang boleh kita gunakan universiti untuk menggilap bakat kita. Jadi gunakan peluang berkenaan. Jangan bertumpu kepada 3K yang sering dan popular lah di kalangan pelajar, iaitu kantin, katil dan kafe. Jangan terlalu berfokus begitu. Cuba luaskan ruang lingkup berkenaan supaya kita akhirnya dapat menghargai kehadiran kita di universiti dan kita dapat betul-betul membina keyakinan diri dan potensi diri kita untuk kebaikan kita semua. Baiklah, kepada semua pelajar yang mendengar sekarang, ingatlah kata-kata Prof. Jangan bertumpu kepada 3K itu saja, tetapi keluarlah dari comfort zone kita, belajarlah benda-benda baru dalam universiti dan yang paling penting gunakan 3 atau 4 tahun ni sebagai peluang untuk belajar dan membina diri. Jadi itu saja daripada kami. Jadi terima kasih Prof. Fuad kerana sudi bersama kami dalam siaran hari ini. Dan sekali lagi saya Emina Klasik Bong Aimin dan anda bersama saya dalam rancangan Hello Sinto.